Antara paparan menarik hari ini, Perdana Menteri janji Islam tetap ditegakkan. Pemuda UMNO gelar Anwar Musa gila talak. UMNO Terengganu yakin menang 20 kerusi DUN. Muhyiddin janji akan rampas kerajaan selepas pilihan raya negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersentuh ketika menghadiri siri syarahan kehormat madani mengenai Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi di Seri Perdana. Anwar dalam ucapannya berkata, beliau amat terharu dengan kehadiran anak-anak almarhum Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi iaitu Dr. Muhammad Al-Qaradawi dan Abdul Rahman Al-Qaradawi yang sudi berkongsi mengenai biografi dan perjuangan Syekh Yusof. Rumuskan, rasa sangat terharu malam ini apabila saya mendapat tahu mulanya Muhammad hubungi saya mengatakan bagi pihak keluarga mereka datang dengan hajat untuk menyerahkan seluruh kumpulan karya-karya besar Syekh untuk saya sebagai tanda ingatan Syekh dan kasih kepada saya. Anwar turut berkata Syekh Yusof pernah menulis surat pada tahun 2013 menyatakan sokongan terhadap perjuangan beliau dan rakan-rakan untuk memenangi pilihan raya umum ke-13 dan mengambil alih kerajaan Malaysia. Syekh Yusof Al-Qaradawi meninggal dunia pada 26 September tahun lepas pada usia 96 tahun. Sepanjang hayatnya, Ar-Royaham telah menghasilkan lebih 120 buah buku termasuk naskah perundangan Islam serta menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Atas jasa baktinya dalam dunia Islam, Kerajaan Malaysia telah menganugerahkan Syekh Yusof Tokoh Mu'al Hijrah antarabangsa pada 2009. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa beliau tidak akan sesekali mencampuri urusan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Badan Kehakiman Negara. Perdana Menteri berkata walaupun beliau tidak akan menggunakan walau sedikit pun kuasa untuk mencampuri urusan Badan Kehakiman itu. As I stand here today and I can say with utmost certainty that since my taking office as Prime Minister, not only have I not encroached upon even a single inch of this sacred terrain, but I shall defend at all costs the independence of the judiciary. Mengulas lanjut, Anwar berkata pencabulan dalam prinsip pengasingan kuasa secara terang-terangan oleh mereka yang memegang tampuk kuasa terdahulu sudah menyaksikan serangan yang kejam dalam Badan Kehakiman Negara. Katanya ia adalah kemuncak kepada kemerosotan proses kehakiman itu sendiri, terutamanya dalam kes yang membabitkan ahli politik. Seterusnya memberi ancaman serius kepada badan itu. Mengulas mengenai salah laku dan rasuah, Anwar berkata sudah tiba masanya untuk kerajaan mengkaji Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dalam usaha memperluaskan perlindungan serta memberi perlindungan kepada agensi tertentu tanpa ada perasaan takut dihukum. Anwar juga turut menyeru semua pengamal undang-undang untuk menyokong setiap inisiatif kerajaan dalam mengadakan tadbir urus yang baik melalui ketelusan serta mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan salah guna kuasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armiza Muhammad Ali mengumumkan bahawa pelatih sukarela yang berkhidmat dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bakal menikmati kenaikan allowance harian sebanyak RM40 sepanjang mengikuti latihan. Beliau berkata kadar allowance latihan sebelum ini iaitu RM5 sehari tidak pernah dinaikkan sejak 1970. Antara penambahbaikan segera yang telah kita putuskan adalah melihat kepada kadar allowance kepada anggota sukarela bagi mengikuti kursus. Untuk makluman, sejak tahun 1970, kadar allowance untuk anggota sukarela APM mengikuti kursus hanyalah pada kadar RM5 sehari sejak tahun 1970. Atas sebab itu kita telah menyimak dan kita telah bersetuju untuk meningkatkan kadar allowance tersebut serta-merta bermula berkuat kuasa pada bulan Julai ini daripada kadar RM5 kepada RM40 sehari. Dalam masa sama, beliau berharap perkhidmatan pasukan penyelamat di pantai dapat diperkasakan bukan sahaja dari segi kelengkapan tetapi juga meliputi skop penugasan. Katanya kita perlu menyediakan pasukan penyelamat yang mahir dan mantap yang memerlukan mereka yang bersemangat tinggi demi negara yang tercinta. Tambahnya, terdapat seramai 10,510 sukarelawan APM di seluruh negara dan sasaran pihaknya kadar allowance untuk setahun sebanyak RM1.8 juta. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menyindir bekas Setiausaha Agung UMNO
Tan Sri Anwar Musa yang mendakwa ada parti hilang jati diri kerana memanggil pemimpin parti lain untuk memberi amanat dalam retreat yang diadakan. Dalam nada sini, Dr. Akmal turut berterima kasih atas pandangan yang diutarakan mengurusi Muafakat Nasional itu dan kini turut menjadi ahli PAS. Katanya seseorang yang gila talak juga termasuk dalam golongan yang mempunyai masalah mental. Sebelum itu, Anwar menerusi kenyataannya di Facebook berkata, tindakan sebuah parti mengundang pemimpin parti lain untuk menyampaikan amanat dan hala tuju menggambarkan parti itu sudah dilanda rasa rendah diri yang kronik. Katanya ia satu penyakit psikologi apabila seseorang mula hilang keyakinan diri. Katanya ia juga memberi gambaran parti itu tidak lagi memimpin tapi dipimpin. Ia tunduk pada parti lain. UMNO Negeri memburu 10 kerusi Dewan Undangan Negeri dikuasai PAS pada pilihan raya negeri Ogos depan. Selain itu, UMNO juga tekad untuk mengekalkan 10 kerusi dimenangi pada pilihan raya umum ke-14. Kerusi dimenangi calon Barisan Nasional yang ingin dikekalkan adalah Dun Kijal, Bukit Besi, Telemong, Seberang Takir, Batu Rakit, Langkap, Permaisuri, Certih, Kuala Besut dan Bulu Besut. Walaupun 3 kerusi BN hanya memenangi dengan majoriti bawah 1,000 undi, UMNO yakin kerusi itu dapat dipertahankan pada PRN. Kerusi Barisan Nasional dimenangi dengan majoriti bawah 1,000 undi pada PRU 14 adalah Dun Bukit Rakit 299 undi, Kuala Besut 143 undi dan Bukit Besi 46 undi. Tetapi berdasarkan gerak kerja dilakukan sejak parti itu gagal menerajui kepimpinan kerajaan negeri, keyakinan untuk mengekalkan kemenangan kian terselak. Bagi memikat kembali hati dan memenuhi inspirasi golongan muda, UMNO Negeri dijangka akan menampilkan calon dalam kalangan muda untuk bertanding di beberapa kursi DUN. Isu penjualan tanah seluas kira-kira 11,299 meter persegi di Jalan Sultan Omar pada harga hanya RM550,000, sedangkan nilai sebenar adalah RM29 juta membuka mata pengundi, terutama berusia 40 tahun ke atas. Isu rasuah pengundi pada PRU 15 sehingga Mahkamah Pilihan Raya Negeri membatalkan kemenangan kerusi Parlimen Kuala Terengganu juga akan dijadikan modal BS sepanjang tempoh berkempen pada PRN nanti. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Dr. Ahmad Said memaklumkan, walaupun terpaksa mengharungi laluan berliku merampas 10 lagi kerusi DUN serta mengekalkan kemenangan di kerusi yang sedia ada, tawaran menarik dijanjikan mampu mengembalikan keyakinan pengundi termasuk 20% pengundi muda. Katanya 5 daripada 10 kerusi yang menjadi idaman UMNO hanya mencatatkan kemenangan tipis, iaitu dengan majoriti bawah 1,000 undi. Tawaran menjadikan lapangan terbang Sultan Mahmud sebagai hub haji dan umrah dengan menyediakan penerbangan terus ke Mekah tentunya tidak akan dipersiakan pengundi. Tawaran pencen warga emas berjumlah RM800 setahun dan pemberian komputer riba percuma kepada murid tahun 2 dan 5 juga mampu menarik minat semua lapisan pengundi. Ahmad juga bekas Menteri Besar berkata, golongan anak muda juga ditawarkan pinjaman pembelian motosikal tanpa faedah berjumlah RM5,000. Katanya golongan muda yang memperoleh pinjaman itu hanya perlu membayar RM4,500, manakala bakinya iaitu RM500 oleh subsidi kerajaan. Ahmad yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Kijal berkata, cabaran dihadapi parti adalah untuk menarik semula sokongan pengundi kembali kepada UMNO. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengibaratkan kerajaan perpaduan yang di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini hanya menunggu masa untuk tersungkur. Muhyiddin juga pengerusi Perikatan Nasional tidak menyangka kerajaan gabungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu ketika ini kacau bilau dan berada dalam keadaan yang dahsyat. Sejak bila lah UMNO sebulu dengan DAP? Sejak bila? Dari dulu sampai lah ni. Kalau sebut UMNO dengan DAP, no way, no go, betul tak? Mana ada orang UMNO kat sini? Tolong jawab. Yang ini sudah berlaku. Sudah timbul kacau bilau politik dalam Pakatan Harapan dan kacau bilau politik dalam Barisan Nasional. Dah kalau parti yang mendukung kerajaan pusat begitu keadaannya, zahirnya nampak berpadu, tapi sebenarnya tidak lagi berpadu. Tunggu masa saja, akan terbuai dan tersungkur jatuh, insya-Allah. Betul tak? So we are talking about this very serious situation. Speaking bahasa Inggeris sikit dah tengah malam. Keadaan yang cukup dahsyat, yang cukup berat. Sebab itu tiap-tiap hari bila kita tengok Perdana Menteri ini Anwar Ibrahim keluar televisyen cakap buka mulut, saham jatuh, ringgit jatuh, semuanya jatuh.
Tunggu dia akan jatuh. Malahan bukan saja soal jatuh. Orang tak percaya. Now this is important. When you are a leader, bila kamu seorang pemimpin, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali kamu bercakap, kamu mesti bercakap. Mengulas lanjut, Muhyiddin turut mendakwa kerajaan ketika ini dilihat tidak mampu untuk membawa kestabilan kepada rakyat. Rentetan itu jelasnya pilihan raya negeri di 6 buah negeri pada bulan depan bakal menjadi penanda aras menerusi pungutan suara rakyat sama ada mahu mengekalkan kerajaan sedia ada ataupun memulangkan semula mandat kepada PN. Jelasnya beliau yakin kuasa undi rakyat pada 12 Ogos ini di 6 negeri itu bakal membawa mesej yang jelas kepada kerajaan gabungan PH dan BN ketika ini. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.